Minggu ini, Misi Ehsan bersama kumpulan NGO Hospitals Beyond Boundaries yang menjalankan projek kemanusiaan iaitu memberikan perkhidmatan kesihatan dan perubatan kepada komuniti Melayu Campak di Phnom Penh, Kemboja. Misi NGO ini meningkatkan tahap kesihatan komuniti yang terancam dengan pelbagai penyakit menerusi inisiatif penjagaan kesihatan yang berterusan. Bermula sejak 4 tahun lalu, 5 sahabat iaitu terdiri daripada doktor profesional, Dr. Lutfi, Dr. Hanan, Dr. Iza, Dr. Mira dan akauntan Akmal komited dengan misi mereka. Di UKM, kami ada satu program orientasi lah. Dan dipendekkan ceritanya, pada program orientasi ni kami main satu outdoor game. Dan outdoor game inilah yang mengubah hidup saya sebenarnya. Di satu kemalangan. Tapi orang cakap it's a blessing in disguise lah. Pada kemalangan itu saya menghadapi kemalangan kepala dan cecair otak saya kira bocor. Dia keluar daripada telinga saya. Kerana gegedang telinga dan telinga tengah dan dalam ada keretakan menyebabkan cecair otak saya terkeluar daripada telinga. Dan dia juga mengefek saya punya kebolehan untuk berjalan. Saya dan Dr. Lutfi kita orang join untuk pergi ke conference di Mumbai, tapi at the same time dia bawa the committee members bawa kami pergi ke slums area. So dari situ kita tengok betapa susahnya penduduk di slums area di Mumbai itu. Balik daripada Mumbai tu, saya dan Dr. Lutfi waktu tu kami berfikir untuk membuat benda ni, aktiviti HPB. Saya terpaksa dimasukkan ke dalam ward selama lebih kurang 2 minggu. Dan pada waktu dalam ward itu, saya memang sangat tertekan, sangat depres. Kerana kebolehan saya berjalan sudah hilang. Saya tidak begitu mendengar. Dan satu hari itu saya rasakan kebolehan saya untuk menjadi doktor dah tak ada. Jadi mungkin masa depan saya sudah hancur. Jadi saya berdoa kepada Tuhan pada malam itu, kalau saya dapat berjalan semula, dapat menjadi seorang doktor, saya bukan saja akan menjadi seorang doktor yang hanya tahu membentangkan tentang keadaan orang miskin, tapi contribute directly kepada orang-orang yang tidak mampu. Insan-insan berjiwa ini tidak kenal erti lelah berulang-alik dari Kuala Lumpur ke Phnom Penh setiap bulan bagi memastikan perkhidmatan kesihatan berterusan diberikan kepada komuniti Melayu Campak di sana. Saya tiada pengalaman dan masing-masing waktu itu semua tiada pengalaman dan masing-masing mahu kenal apa erti satu keluarga dalam melaksanakan misi yang murni inilah. Jadi kita terus klik je. Pada waktu pertama kali jumpa terus terasa yes, I see and I like it. Setelah melalui pelbagai kepayahan, akhirnya 5 sahabat ini boleh menghela nafas lega apabila mereka berjaya menubuhkan klinik Hospital Beyond Boundaries HBB sebagai pusat operasi perubatan di Phnom Penh. Jadi alhamdulillah setelah beberapa minggu di hospital, saya menjalani proses rehabilitasi dan saya boleh berjalan semula dengan normal dan menyambung pelajaran saya. Dan pada waktu itulah saya keluar daripada hospital tu, saya jumpa dengan kawan saya, Dr. Hanan, iaitu co-founder of HBB. Saya pertama kali memberitahu dia tentang idea ini, tentang idea untuk menubuhkan sebuah NGO yang contribute directly to the poor in term of healthcare. Aktiviti sukarelawan ni sebenarnya bermula ketika saya masih belajar lagi di Melaka Manipal. Pada masa itu saya memegang jawatan setiausaha dan Dr. Lutfi adalah presiden lah. Jadi masa itu dia datang dengan idea untuk HPB. Kemudian dia memerlukan ahli jawatan. Jadi dia approach saya dan saya setujulah. So as you can see, on the other side, construction going on kan.
We are constructing a maternity hospital. Keterlibatan saya dengan bidang kita katakan social work ni dah bermula daripada zaman universiti lagi. Jadi memang jenis seorang yang aktif dan suka terlibat. Jadi bila terjumpa dengan HBB ni, saya katakan terjumpa sebab kami dipertemukan atas dasar common friends. Mungkin consult 2 patient lah. Satu dekat yang sana, satu sana. Salah guna. So dia as for the immunity lah. Yes. Examination lah. So this untuk buat klinik examination, dia boleh masukkan IUD and Melihat masalah mereka ni menyedarkan saya apa yang saya boleh buat adalah membantu mereka dari segi perubatan, kerana itu adalah kemahiran dan itulah pekerjaan saya sebagai seorang doktor. So why not we start with introducing ourselves, your name, where you're from, what you're studying or what you're working as. Projek yang dijalankan oleh HBB juga peluang untuk memupuk jiwa kemanusiaan di kalangan doktor lain dan juga pelajar perubatan yang terlibat sebagai sukarelawan. Life can be really short. So, bila saya dah tahu masalah sebenarnya, memang saya rasa seperti ini adalah satu peluang kedua yang diberikan oleh Tuhan untuk saya berbakti dan menyedarkan saya bahawa hidup ini bukanlah sekadar kita membantu daripada segi bercakap, tapi we need to walk our talk. We need to do what we have. I always hold on to the thought that kita semua ada kekuatan sama, tapi we always have to find the strength in what remains of us. Setiap orang yang saya jumpa, orang akan tanya, tak penat ke? Dah kerja doktor, lepas tu balik buat kerja HBB lagi. Pada saya, bila kita sentiasa tengok balik dekat diri kita, macam mana kita 30 tahun lepas macam tu, kita tak nak benda tu jadi dekat kita. Jadi kita sentiasa merasakan itu adalah satu keperluan untuk kita. Jadi untuk kita tengok orang-orang dekat sini, kita buat yang terbaik untuk mereka merasai kehidupan yang lebih baik. Now everyone can try. Can you get your radial cuff is like this. The artery pointing to the artery. Okay? The sound's going to be doop. That is the first, the systolic part. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmodem Anti-Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmodem, kerana saya sayang kulit saya. Melayu Champa merupakan golongan minoriti di Kemboja yang kebanyakannya hidup serba ketaifan dan kurang kesedaran terhadap penjagaan kesihatan dan kebersihan. And then a simple complaint. After that one is Dr. Nazira will in charge of triad. Divide to 3. The only one that we use. You said no, okay? And then come again. Yeah. Jadi untuk health screening ni kami memang buat it's open to all, it's free dan semua daripada komuniti akan datang, kita akan check health screening tu bermaksud kita check dia punya kesihatan yang biasalah, itu dia punya tekanan darah, bacaan gula dalam darah dan juga BMI. Walaupun dilanda dugaan tidak bertepi, namun mereka terus istiqamah dengan apa yang mereka sedang perjuangkan. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengenali mereka dan mengenali cara mereka menghadapi cabaran di Phnom Penh lah. Pada waktu hari inilah biasanya kita akan
lihat secara lebih detail, lebih terperinci apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi dari hari ke hari lah. Daripada mula-mula kita tengok dia daif dengan sakit semua, bila kita tengok progress dia, itu yang saya dan Dr. Lutfi selalu sentiasa post dekat Facebook kami. Tengok perubahan yang kita dah buat. Jadi tengok kegembiraan di sebalik senyuman pesakit semua tu, itu memang definitely itu bukan penghalang. Anda akan berasa semangat untuk datang sini dan membantu. Setiap tahun saya akan cuba untuk datang, untuk tidak busykan saya, freekan diri saya lebih kurang setiap tahun datang. Kenapa adalah first time yang datang tu, you datang tengok sangat berbeza dari segi macam saya cakap tadi, ekonominya, kemiskinan mereka, kepayahan hidup mereka. Saya rasa sedih dan saya rasa perlu buat sesuatu, dan saya memilih untuk membantu mereka dari segi perubatan. Lebih fokus lagi kepada masyarakat Muslim dekat sini, sebab kita tahu Muslim dekat Kemboja ni very minority. Jadi bila kita dah terdedah secara lebih mendalam tentang latar masyarakat, latar belakang, saya rasa itu yang menyebabkan lebih tertarik untuk firm kita perlu teruskan apa yang dah kita rencanakan. Saya dah lama sangat nak join any NGO, and it's my passion untuk menolong orang, especially macam for me, nak tolong orang bukan setakat di hospital. We should go to the community and help them. Sekalipun dibatasi komunikasi, namun jelas di wajah insan-insan ini kesyukuran dengan pertolongan tanpa jemu yang dihulurkan. Saya rasa terpanggil untuk bersama-sama HBB mengadakan health screening. Saya sebagai doktor pergigian di Malaysia rasa bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan pergigian dari segi to increase dental awareness. Okay, do like your brother. Saya bersyukur alhamdulillah sebab mereka orang kita pertama kali kita datang tu mereka memang menanti-nantikan sebuah hospital atau klinik yang boleh orang Islam boleh pergi. Kita klinik bukan untuk orang Islam saja. Kita cuma nak ada syariah compliant. Syariah compliant itu ada tempat ambil wuduk, ada tempat semayang, makanannya halal, ubat-ubatannya halal. Jadi yang tu yang mereka nak. Jadi untuk sepanjang masa HBB buat di sini, memang boleh dikatakan setiap bulan komuniti di sini tanya bila Doktor Malaysia mau datang, bila mau datang, bila mau datang. Itu yang diorang akan tanya sebab diorang rasa puas hati dengan servis yang kita bagi. Dah 10.25 ni. Fisher tunggu dah. Fisher tunggu? Dokumen hilang, Wi. Dokumen mana pula? Hilang, dokumen penting. Yang mana? Susah saya explain lah, you. Semalam kan beg kau dah hilang, hari ni hilang lagi. Baik dah tahulah. Confirm tak ada dalam beg yang you bagi tu? Jom, ada patient tunggu dah. Jom, you guys go dulu. Ya. Okey. Oh, ada kat sini. Sebenarnya saya kenal Dr. Mira tu, dia bukan orang macam tu. Dia sebenarnya orang yang confident dan juga organize, teratur. Tapi saya tak tahu kenapa yang trip kali ni dia macam serabut sikit. Kita short time, kita ada kekal masa kita nak rushing semua. Mulalah kita agak kelang kabut, tapi biasanya we backup each other. Tapi drama macam tu normal. Main nak tepet baik. Yung ayat dah cara ai tua pong. Tekan cakap balik. Chicken lah. Di 1.5. Alright. 24.65. Alhamdulillah kami belajar banyak daripada young doctors, and saya percaya mereka pun belajar juga daripada apa yang kami ada. Sebab itu HBB ni sendiri terdiri daripada HBB, jadi satu HBB terdiri daripada kami yang daripada pelbagai latar belakang. Sebab dari situ kami punya kepakaran itu dapat dikongsikan. One day
Total patient datang hari ini lebih kurang 70 yang terdiri daripada anak kecil sampailah ke golongan tua termasuk ibu mengandung. Apa yang kami cuba buat social business ini adalah kita train semua staff untuk melakukan bisnes kesihatan seperti buka sebuah klinik tapi dengan unsur-unsur charity. Contohnya klinik kita buka untuk semua pesakit. Untuk pesakit yang mampu atau tidak mampu semua datang dan dapat treatment yang sama. Tetapi untuk mereka yang mampu, segala keuntungan itu akan diguna untuk subsidi atau memberi rawatan percuma kepada mereka tak mampu. Bila tengok mereka datang gembira, anak-anak kecil datang senyum, itu je yang buat saya teringat, and itu keeps me going until now. Walaupun penat lelah, tak pernah kira. Sekarang kalau saya sudah balik 2-3 minggu pun saya sudah rasa stres dan kedap dengan kerja. Tapi bila saya datang sini balik, dia akan macam refresh saya punya mind dan membetulkan balik niat kenapa saya buat semua ni. Jadi, it's a continuous process of learning and it's a continuous self-actualization. Tak suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu, saya guna ni. Cosmodem Anti-Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmodem, kerana saya sayang kulit saya. Misi HBB diteruskan dengan menyampaikan sumbangan makanan kepada golongan Melayu Champa yang tertindas yang tinggal di pesisir sungai Tonle Sap di dalam bot kecil. Dek pembangunan, mereka diusir kejam tanpa peri kemanusiaan. Untuk kali ini kita beri kepada mereka yang tinggal di dalam bot akibat dihalau oleh developer dan mata pencarian mereka juga hilang. Mereka dulu berniaga. Jadi sekarang mereka tinggal dalam bot tanpa mata pencarian. Jadi apa yang kami boleh bagi setakat ini adalah satu pack makanan terdiri daripada beras, mi, gula, garam dan keperluan asas harian yang boleh bertahan selama 1 bulan untuk satu keluarga. Anda lihat mereka semua ni hanya tinggal di dalam bot. Asal-usulnya mereka semua tinggal di kawasan sana, di kawasan di mana hotel itu sedang berada. Tapi setelah pembangunan hotel tersebut, mereka semua dihalau dan terpaksa tinggal di kawasan ini. Dan kawasan ini juga bukan sahaja mereka tak mendapat pampasan, tapi masa depan mereka juga dihalau dari kawasan ini juga. Sebab seluruh kawasan sungai ini akan di-develop menjadi tourist area. Untuk mereka ni golongan yang tak terbela. Dah minum? Tak, dia belum. Yang pelajar banyak tahu. Di hati 5 sahabat ini tidak putus berdoa buat kebaikan dan keadilan insan-insan tertindas ini. Saya lebih tersedar, saya lebih memotivasi diri, insafi diri, mengenangkan apa masalah-masalah mereka di sini. Saya rasa perlu buat sesuatu, saya rasa perlu lebih baik pada diri saya sendiri untuk membantu mereka. Saya akan mengambil segala opportunity yang ada untuk membantu mereka. Itu pengalaman yang saya cakap tak boleh nak. Yang tu yang kita panggil kekuatan dalaman yang tak akan pudar, yang membuatkan kita untuk sentiasa datang dan membantu. Sebab at the end of the day, mereka ialah orang kita. Tak perlu diskriminasi.
rasa tekilan lah. Sebenarnya kita tengok banyak kelebihan yang kita dapat di Malaysia. Tapi di Cambodia ni untuk mereka dapat bantuan sangat susah. Dan bila mereka dapat makanan dari kita, sebenarnya mereka sangat-sangat terharu. Dan sebab kita orang luar daripada Cambodia, dan kita bagi perhatian pada mereka, dan mereka tak sangka sebenarnya kita boleh sampai ke tahap gitu. Kerja-kerja kemasyarakatan ni pada pandangan saya adalah sesuatu yang patut diceburkan oleh anak-anak muda untuk kita belajar dan mematangkan diri kita sendiri. Saya harap semakin ramai golongan muda generasi akan datang melibatkan diri dalam program-program kebajikan. Program kebajikan saya lihat adalah satu peluang untuk mengembangkan personaliti kita dan juga memperbaiki kelemahan yang kita ada. So ada seorang makcik ni, dia umur 80-90 tahun, dia duduk seorang. Jadi masa tu dia, bila kami naik ke atas rumah tu, dia seolah tak faham apa yang sedang berlaku. Dia tak selalu dapat bantuan makanan. Jadi bila dia tengok ramai sangat anak-anak muda datang rumah dia, dia keliru. Jadi selepas berbual dengan dia, kami pun turun ke bawah rumah. Bila kami dah turun, dia mengengsot ke muka pintu semata-mata untuk melihat wajah-wajah anak-anak muda yang baru naik ke rumah dia sebentar tadi dan menolong dia. Kemudian bila dia pandang setiap wajah tu, dia mula menangis. Jadi masa tu tersentuh lah. Jadi bila nampak pesakit begitu terharu tu, kita rasa macam effort kita tu di appreciate lah, orang kata dihargai. Jadi masa tu rasa macam penat lelah tu hilang lah. Kami berjaya mengagihkan untuk barang-barang kosmodem hampir 25 plastik, dan kami mengagihkan bersama dengan grup kumpulan Hospital Beyond Boundaries yang mereka juga mengagihkan 19 set ya, beras dan juga makanan, minyak, mi segera dan sebagainya. Jadi sekarang keadaan mereka juga tidak begitu stabil, tapi kami akan cuba membantu dengan apa cara yang boleh untuk membantu mereka lebih selesa lagi. Siapa yang ingin menyumbangkan masa dan tenaga mereka untuk membantu di Clean dan juga di tempat-tempat seperti ini. Jadi ini adalah duit dari segi perbelanjaan yang memang insya-Allah diberkati sebab kita membantu orang-orang yang memerlukan. Dalam mereka tinggal dalam keadaan daif, tidak begitu bersih, tetapi mereka terima dengan hati terbuka dan memberi salam, dan insya-Allah mereka harap-harapnya mereka pun dapat manfaat daripada apa yang kami bagi pada hari ini. Sekarang kita mula dengan Kemboja. Tapi pada masa depan kami mahu HBB ini adalah sebagai satu center ni di Kuala Lumpur, tapi kita membina hospital di tempat-tempat yang paling memerlukan. Iaitu kita punya team is that we provide healthcare in the neediest places. And Kemboja ni is like our first pilot project. Dan kalau projek ini berjaya di Kemboja dan kita boleh replicate the same system around the poor countries, dan insya-Allah kita akan berkembang pertama sekali ke seluruh Asia Tenggara dan kemudiannya insya-Allah ke seluruh dunia. Terima kasih Hospital Beyond Boundaries, budi yang disemai mengindahkan dunia insan yang memerlukanmu.
suka jerawat, betul tak? Itulah. Sebab tu saya guna ni. Cosmodem Anti-Blemish Express. Ia disyorkan oleh ahli farmasi. Ia mengandungi tea tree oil, vitamin E, lemon dan lavender. Semua bahan semula jadi yang selamat. Semalaman je dah nampak perbezaan. Tanpa jerawat, saya rasa lebih yakin. Tiada lagi jerawat di Expressway. Cosmodem, kerana saya sayang kulit saya.